بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, iaitu sunnah. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung muka surat 63, 62 dan 63. Kita buka muka surat 63 dan di sini dikatakan, lihat, ini saya memberitahu pastor itu, maksudnya Ahmad Didat, bagaimana nubuatan itu sesuai dengan Muhammad. Kita tidak perlu bersusah untuk menyesuaikan nubuatan ini dengan Muhammad kerana ia memang jelas menepati nubuatan itu. Nubuatan ramalan lah. Pastor itu menjawab. Ni kalau dalam bahasa, kalau siapa yang beri cetakan pertama, ada typo di situ. Pastor lah sepatutnya. Jadi pastor itu menjawab, semua hujah anda sangat baik, tapi akibatnya berbeza. The consequence is different. Okay? Kerana Kristian mempunyai Yesus Kristus si inkarnasi. Itu maksudnya orang yang mati dan hidup kembali sebagai sesuatu yang berbeza. Ataupun dia lebih pada inkarnasi Tuhan lah. Maksudnya. Okay? Yang telah menebus perbuatan dosa kami. Kan? Kerana orang Kristian berpandangan bahawa orang-orang Jesus apabila mati, maka ia telah mengangkat dosa-dosa orang. Okay. Saya bertanya, tidak penting. Tuhan tidak fikir begitu. Dia telah merekodkan amarannya. Maksudnya dia dah Tuhan dah bagi amaran. Tuhan tahu akan ada orang seperti kamu yang terang-terang menolak kata-katanya. Maksudnya ramalan itu telah wujud. Dan Ahmad Didat kata, Tuhan pun dah tahu dah ada orang yang macam kau ni. Kan? Tuhan pun dah tahu dah ada orang macam kau ni yang akan tolak kata-kata dia. Kata-kata Tuhan. Sebagaimana, ni dia bagi tahu dalam Deuteronomy ayat 18. Seorang Nabi akan kubangkitkan. Itu maksudnya ia akan berlaku dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Maksudnya dalam Deuteronomy ada cakap bahawa Tuhan kata Nabi akan berdirikan, memunculkan seorang Nabi. Ayat akhir dalam Catholic Bible ialah, dalam ayat itu, aku akan jadi pendendam itu. Aku akan membalas dendam darinya. Aku akan balas dendam. Tidakkah ini menakutkan? Okey. Maksudnya apa? Maksudnya ia satu dendam lah pada orang yang melanggar perintah. Maksudnya itulah. Kemudian Tuhan Maha Kuasa sedang mengancam kepada dendam kita, takut ketika menjadi ancaman penjenayah. Ini kan pula ancaman dari Tuhan. Keajaiban mukjizat dalam ayat 19 Deuteronomy bab 18. Terlangsai lagi nubuatan Muhammad. Maksudnya Tuhan telah menegah di dalam ayat tersebut lah. That whoever will not hearken unto my word,
dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan, ya. Dia menolak, ya. Kemudian kataku yang dia berkata dengan namaku, atas nama siapa? Muhammad berkata. Aku membuka Al-Quran, terjemahan Allamah Yusuf Ali, bab 114, surah An-Nas atau manusia. Atau manusia tu translation. Juzuk terakhir, dan tunjukkan padanya pemula bab Bismillahirrahmanirrahim, yang maksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi yang Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim maksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Okay. Maksudnya Ahmad Didat cuba untuk mengenengahkan perkataan Bismillahirrahmanirrahim ni sebagai hujah. Kita tengok hujah untuk, dan setiap bab di bawah 112, 111, 110 mempunyai formula dan maksud yang sama setiap muka surat, kerana surah bab akhir pendek dan memerlukan satu muka surat sahaja bagi satu surah. Dan apa yang nubuatan itu katakan, dan yang dia berkata dengan namaku. Okey. Dalam Deuteronomy tadi, dia mengatakan seorang Nabi akan kubangkitkan dan ia akan mengatakan kepada mereka segala kuperintahkan kepadanya. Ya. Kemudian dia kata, dan aku akan, dan maksudnya, dia akan, yang dia berkata dengan namaku. Okey. Maksudnya dalam nubuatan tu ada mengatakan bahawa yang dia berkata dengan namaku. Dan kalau kita tengok, nama Tuhan yang disebutkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah Allah lah, kan? Jadi dalam nubuatan tu mengatakan bahawa Nabi itu akan sentiasa menyebut nama Tuhan. Tetapi tidak ada satu pun daripada orang-orang Kristian pada hari ini yang memulakan sesuatu dengan nama Tuhan, sebagaimana kita orang Islam yang akan menyebut Bismillah dengan nama Allah, kan? Dan atas nama siapa Muhammad menyebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih? Nubuatan itu terlaksana sebagai sebutan Muhammad. Maksudnya dalam syariat Muhammad, menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada syariat, yang mana itu membuatkan apa yang Rasulullah buat seakan-akan telah memenuhi ramalan dalam Bible yang mengatakan seorang Nabi itu yang dia berkata dengan namaku, atau yang berkata dengan nama Tuhan. Okey. Setiap bab Al-Quran kecuali bab ke-9 bermula dengan formula Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Muslim memulakan setiap perbuatan dengan formula suci, tetapi Kristian bermula dengan nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Kita bermulakan dengan memuji-muji Tuhan. Kita mengatakannya Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Tapi tidak pada orang Kristian yang hanya dengan nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan sebagainya. Jadi betul lah, kita orang Islam adalah orang yang umat yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai Deuteronomy bab 18, saya telah berikan lebih dari 15 alasan kenapa nubuatan ini merujuk kepada Muhammad dan bukan kepada Jesus. Okey. Maksudnya pernah dihujahkan oleh Ahmad Didat sebelum ni lah. Okey. Tentang bukti-bukti bahawa Muhammad sebenarnya adalah orang yang di dalam ramalan Deuteronomy. Okey. Jadi baptis bercanggah dengan Jesus di dalam New Testament. Okey. Kita dapati bahawa Yahudi masih mengharapkan pengisian nubuatan bagi satu seperti Jesus. Orang Yahudi, dia masih menunggu orang yang seperti Jesus. Rujuk John 19-25, apabila Jesus mendakwa dirinya Al-Masih bagi Yahudi, orang Yahudi mula mempersoalkan di mana Elias. Yahudi mempunyai nubuatan selari di mana sebelum kedatangan Al-Masih, Elias mesti muncul dahulu. Jesus membenarkan kepercayaan Yahudi ini. Elias benar akan muncul dahulu dan mengembalikan segalanya. Tetapi saya memberitahu yang Elias telah muncul dan mereka tidak tahu. Kemudian pengikut itu faham bahawa dia berkata tentang John the Baptist. Okey. Maksudnya, ini dalam Matthew lah. Okay. Maksudnya, orang Yahudi, dia mengatakan, dia percaya bahawa orang seperti Moses itu akan muncul, iaitu seorang Nabi akhir zaman lah. Dan dia mengatakan bahawa dia percaya Al-Masih akan muncul. Tetapi dalam
ajaran Kristian mengatakan bahawa sebelum adanya Al-Masih mesti ada Elias. Dan maksudnya mesti ada Elias. Okay? Dan mengikut Bible mengatakan bahawa Jesus pun cakap benda betul. Tapi Jesus mengatakan bahawa Elias itu adalah John the Baptist. John the Baptist ni kalau kita orang Islam kita sebut Nabi Yahya. Tapi orang Kristian memanggilnya John the Baptist. Jadi bila Jesus mengatakan begitu, orang Yahudi tak percaya. Orang Yahudi tolak. Okay? Merujuk kepada New Testament bahawa Yahudi tidak beriman kepada Al-Masih. Dalam penyiasatan mereka amat sukar menemukan Al-Masih yang sebenar. Gospel of John membenarkan hal ini. Maksudnya orang Yahudi sampai sekarang pun tak jumpa siapa yang Nabi terakhir tu. Sebab dia menolak-nolak Nabi yang muncul. Kan? Dan inilah rekod John si Pembaptis. Apabila Yahudi itu menghantar biarawan dan kaum Levi dari Jerusalem untuk bertanya, siapa anda? Dia akui dan tidak menafikan aku bukan Christ. Ini lumrah kerana tidak boleh ada dua Al-Masih pada yang waktu sama. Jika Jesus ialah Al-Masih, maka John tidak mungkin seorang Al-Masih. Maksudnya ada pernah satu kali orang berjumpa dengan John the Baptist. Ini dalam Bible lah. Kita tak beriman pada cerita ni. Walaupun cerita sejarah ni tak ada kena-mengena dengan akidah. Tapi bila ia melibatkan Nabi, kita tak boleh pegang 100% lah. Okay? Waktu yang sama, jika Jesus adalah Masih, maka John tidak mungkin. Maksudnya, bila ada orang bertanya pada John the Baptist, adakah kamu Al-Masih? Dan John Baptist tak mengakulah. Maksudnya memang bukan pun. Dan mereka bertanya, dia apa? Kau Elias? Dan dia says, aku bukan. Di sini John the Baptist canggah Jesus. Jesus berkata bahawa John ialah Elias dan John menafikan apa yang disebut oleh Jesus. Maksudnya, dalam Bible juga mengatakan bila dia bertemu dengan Elias, orang yang sama bertemu dengan Elias pula, dengan John, dan mengatakan, Jesus kata engkau Elias, ya? Dan John pun tak mengaku juga, kan? Menolak keterangan itu. Satu daripada dua, Jesus atau John. Tuhan melarang jelas tidak berkata benar. Pada kata Jesus sendiri, John the Baptist ialah teragung dari Nabi-Nabi Yahudi. Maka aku kata pada kau, di kalangan mereka, wanita yang melahirkan tidak lebih agung daripada John the Baptist. Maksudnya orang Yahudi dia memuji, dia suka John the Baptist. Kalau menurut ni lah. Tapi dalam Bible memuji John the Baptist, tetapi tidak menerima bahawa John the Baptist adalah Elias. Dan Elias ini sangat penting dalam agama Yahudi, sebab itu adalah ramalan untuk kewujudan Al-Masih, mesti ada Elias dalam agama Yahudi. Muslim mengenali John the Baptist sebagai Hazrat Yahya AS. Kami menghormatinya sebagai seorang Nabi Allah yang benar. Nabi Jesus yang suci, kami mengenalinya sebagai Hazrat Isa AS, yang juga diangkat sebagai salah satu daripada Rasul Agung. Mana mungkin Muslim menyerang mereka yang dengan penipuan. Kami tinggalkan masalah di antara Jesus dengan John agar diselesaikan oleh orang Kristian, memandangkan berlaku percanggahan pada kitab suci mereka. Kami Muslim sangat minat dengan persoalan takhir Yahudi kepada John the Baptist. Adakah kamu Nabi itu? Dan jawapannya tidak. Okey. Percanggahan yang kita sebut cerita tadi, yang orang Yahudi kata John the Baptist ni bukan Elias dan sebagainya, itu semua tidak ada kena dengan orang Islam. Itu memang orang Kristian dengan Yahudi punya perbincangan. Dia orang yang bertekak, bergaduh dan sebagainya. Kita tak ada urusan tentang itu, sebab bagi kita John the Baptist ialah Nabi Yahya AS dan kita menghormatinya. Sebagaimana kita menghormati Jesus AS, kita memanggilnya Nabi Isa AS, kita menghormatinya, kita tak ada apa-apa percanggahan. Dalam Islam benda tu jelas. Yang tak jelas hanyalah orang Kristian dengan orang Yahudi yang sampai bergaduh sehingga hari inilah. Okay. 3 question. Okay. Sila peka bahawa 3 soalan berbeza telah ditanyakan kepada John the Baptist dan baginda telah menjawab tidak dengan tegas sebanyak 3 kali untuk menjawab soalan. Okay, ini daripada perkataan yang kita baca tadi, perbincangan diorang tadi. Ada 3 soalan yang ditanyakan kepada John the Baptist dan John the Baptist menolak dan kata tak. Okay. Adakah awak
Christ Al-Masih? Adakah kamu Christ Al-Masih? Soalan kedua, adakah kamu Elias? Nabi Elias? Adakah kamu Elias? Dan ketiga, adakah kamu Nabi itu? Okay. Namun orang terpelajar daripada Kristendom pula hanya melihat dua soalan, sedangkan Yahudi itu dengan jelas mempunyai tiga nubuatan berbeza dalam persoalan John the Baptist. Cuba kita bacakan ketika Yahudi itu dan itu pada ayat ini. Dan mereka bertanya dan berkata kepadanya, kenapa kau dibaptis jika kau bukan Kris, bukan Elias, malah bukan Nabi itu? Okey. Ini satu persoalan lah. Kerana apabila disebutkan tentang cuba bacakan petikan Yahudi itu pada ayat ini, dan mereka berkata kepadanya, kenapa kau dibaptis jika kau bukan Christ, bukan Elias, malah bukan Nabi itu? Maksudnya ada tiga soalan yang ditanyakan kepada John the Baptist. John the Baptist menolak semuanya. John the Baptist tak setuju. Semua kata-katanya disanggah. Okey. Tapi Yahudi itu dengan jelas ada tiga soalan. Tapi dalam ramalan kata dua saja. Padahal dalam John ayat 25 mengatakan ada tiga nubuatan lah. Tiga soalan. Yahudi itu menunggu jawapan kepada tiga nubuatan. Pertama, kedatangan Christ. Kedua, kedatangan Elias. Dan ketiga, kedatangan Nabi itu. Maksudnya, bagi orang Yahudi, Christ, Elias dengan that prophet atau Nabi itu adalah tiga ramalan yang berbeza. Tapi orang Kristian menganggap itu dua. Jika kita rujuk Bible yang punya sesuai rujukan, maka dapat dilihat istilah sang Nabi atau Nabi itu muncul dalam nota kecil John 25, yang mana istilah itu merujuk kepada nubuatan di dalam Deuteronomy 18 ayat 15 dan 18, dan Nabi itu Nabi seperti Moses, seperti anda. Kami telah buktikan kebenaran hujah bahawa dia merujuk kepada Muhammad dan bukan Jesus. Okey. Dalam agama Yahudi ada tiga ramalan yang tadi kita dah baca sebelum ni, ikut turutannya Christ, Elias dan that prophet, Nabi itu. Jadi bagi memahami siapa Nabi itu, dia sebenarnya merujuk kepada Deuteronomy, iaitu seperti kamu atau seperti Moses. Maksudnya Nabi itu adalah Nabi yang kita dah bincangkan dalam bab sebelum ni tentang siapakah dia Nabi yang seperti Moses tu. Dan kalau kita tengok dalam perbincangan sebelum ni, Nabi itu adalah Muhammad. Maksudnya Nabi yang dikatakan Nabi itu di dalam ramalan yang ketiga adalah merujuk pada Muhammad. Sebab itu yang memenuhi ramalan Deuteronomy. Kami Muslim tidak menafikan bahawa Jesus ialah Mesiah, yang mana istilah itu diterjemah kepada Christ. Kami tidak membuka pembincangan 1001 nubuatan yang Kristian katakan ada di dalam Old Testament ramalkan tentang kemunculan Mesiah. Apa yang kami katakan ialah Deuteronomy tidak merujuk kepada Jesus Christ, sebaliknya ia merupakan kemuliaan nubuatan tentang Nabi Muhammad. Kita orang Islam, kita tak menafikan bahawa Isa itu adalah Al-Masih. Isa itu Al-Masih. Tapi apa yang kita bincangkan apa yang Ahmadi dah bincangkan dalam buku ini adalah lebih kepada nak kata ramalan yang Deuteronomy kata tu bukan Jesus. Itu je. Maksudnya kita tak salah. Jesus memang Mesiah. Jesus memang Al-Masih. Cumanya kita tak bersama dengan pandangannya. Pastor itu berpisah dengan saya secara baik. Saya berkata bahawa ini adalah perbincangan yang menarik dan dia berbesar hati untuk saya datang ke alamat kumpulannya di topik ini. Setelah 15 tahun berlalu, saya masih belum dapat jemputan itu. Okay, jadi itu saja translatasi tentang Muhammad, tentang membongkar ramalan Bible yang ditulis oleh Syekh Ahmad Didat lah. Okay, jadi dia lebih kepada nak bagi tahu siapakah Nabi yang dimaksudkan di dalam Old Testament, dalam Deuteronomy, yang mengatakan bahawa Nabi itu seperti Moses. Dan Ahmad Didat
dengan jelas mengatakan yang seperti Musa itu adalah Muhammad. Dan kemudian Ahmad Didat terus membuka perbincangan dengan ayat John daripada ayat ke-25, alhamdulillah, yang mengatakan bahawa ayat John itu adalah rentetan daripada ramalan di Deuteronomy. Okey, jadi kesimpulannya yang jelas adalah ramalan Bible di dalam ayat Deuteronomy adalah merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja di dalam buku ini, dan yang lain itu insya-Allah ada manfaat yang lain, boleh buka balik, tengok balik dan sebagainya. Jadi kita sambung di bawah. Terjemahan dah tamat. Jadi kita di sini ada penambahan sikit. Persamaan ajaran Nabi Musa dengan Muhammad, dengan Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab apa tajuk ini dikeluarkan di sini? Sebab dalam sebelum ini, apa yang Syekh Ahmad Didat menuliskan adalah dari pandangan orang Kristian. Kan? Tapi ini adalah pandangan daripada orang Islam. Maksudnya, pandang orang Islam tentang persamaan antara Nabi Musa AS dengan Nabi Muhammad SAW. Okey? Jika kita melihat kembali antara ajaran Nabi Musa AS, baginda mengatakan bahawa Allah itu berada di atas arash. Hal ini sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 36 hingga 37. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu jalan menuju," iaitu pintu-pintu langit, jalan menuju langit, iaitu dalam kurungan lah, yakni supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Maksudnya, dalam surah Al-Ghafir, ini adalah kisah di mana Fir'aun menyuruh Haman untuk sediakan satu tempat yang tinggi supaya Fir'aun boleh berdiri di atas bangunan itu, dan kononnya boleh mencocok-cocok dinding langit. Kerana apa? Kerana Nabi Musa mengajarkan kepada Fir'aun bahawa Tuhan itu berada di langit. Ini adalah ayat Quran. Ini ayat Quran. Maksudnya Nabi Musa AS ketika mengajarkan kepada Nabi Musa, dia mengajarkan bahawa Tuhan itu di langit. Sehingga kan Fir'aun mengatakan Tuhan Musa di langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Sebab tu dia nak kena naik. Sebab kerana Nabi Musa AS memang mengajarkan bahawa Allah itu di langit. Membuktikan bahawa Nabi Musa AS mendakwahkan umatnya bahawa Allah itu berada di atas langit, atas arash, atau atas arash lah. Hal ini juga sebagaimana dakwahnya Rasulullah SAW seperti dalam surah Al-A'raf ayat 54. Maksudnya Rasulullah SAW juga mengajarkan benda yang sama, iaitu Allah itu di atas arash. Maksudnya boleh tengok dalam surah Al-A'raf, sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arash. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan dia diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Maka ini menjadi bukti bahawa Nabi Muhammad SAW sememangnya pesuruh Allah sebagaimana Nabi Musa AS juga. Okey. Dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf ayat 54, dengan jelas mengatakan bahawa ini ajaran Nabi Muhammad, iaitu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arash. Maksudnya di atas arash lah. Sama dengan apa yang diajarkan oleh Musa AS. Jadi ini adalah salah satu benda yang sama yang ada di dalam dakwah dua orang Nabi agung kita. Okay? Jadi soalan apa itu arash? Soalan ini menjadi sangat bingit di kalangan umat Islam akhir-akhir ini, sehingga ada di antara umatnya akhirnya bertawakuf sahaja dan membiarkan kejahilan itu menyelubungi manhaj mereka. Sedangkan arash ini bukanlah istilah baru yang dicipta-cipta oleh ulama'. Malah sebenarnya ia merupakan sesuatu yang dibawa di dalam dakwah sejak zaman Nabi terdahulu lagi. Apa itu arash? Arash adalah makhluk Allah yang tertinggi.
hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 54 yang dibentangkan tadi. Juga ada menjelaskan langit di dalam surah At-Taubah. Dia adalah Rabb yang memiliki arasy yang agung. Juga ada dalil, jika kalian meminta, mintalah Al-Firdaus kerana dia syurga yang paling utama dan yang paling tinggi, dan di atasnya adalah arasy Allah dan darinya terpancar sungai-sungai syurga. Okey. Menunjukkan bahawa arasy itu adalah satu makhluk yang besar yang Allah ciptakan, makhluk yang sangat besar. Dan Allah menciptakan arasy itu sangat besar, tetapi sehingga kan lebih tinggi kedudukannya daripada syurga Firdaus. Maksudnya kedudukan tu adalah tempat lah. Okay? Tempat lah. Tempatnya, kedudukannya itu lebih tinggi, iaitu di atas syurga Firdaus. Itu mengikut daripada hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, dalam sahihnya kitab Tauhid, wa kana arshuhu ala al-ma' ilihat Fathul Bari 13/404 lah. Okey. Maksudnya arasy itu satu makhluk yang besar. Okay. Itu secara ringkas lah. Hal ini menunjukkan betapa besar dan tingginya arasy itu jika dibandingkan dengan syurga. Yang umum juga mengetahui betapa besarnya luasnya syurga. Okey. Dan itu sajalah. Dan sini ada Syekh Ahmad Didat punya biodata. Dan kita dah bincang pun biodata ni di awal bab awal sesi. Dan sinopsis, boleh kita dah buat sinopsis tadi, insyaAllah. Semoga dipermudahkan. Baik. Alhamdulillah kita dah selesai bincang satu buku. Sekarang kita ingin lebih kepada memahami konsep. Okay. Kita sebagai umat Islam, apa sahaja, ini adalah peringatan lah kepada kita, sesama kita. Apa sahaja yang ada di dalam Bible adalah tidak sahih. Tidak sahih. Bible yang sekarang. Maksudnya, apa sahaja yang ada dalam Bible pada hari ini, semuanya adalah tidak sahih. Maksudnya, hatta sejarah. Kadang-kadang kita cuba mencari sirah Nabi-Nabi terdahulu, tetapi sirah-sirah itu tidak ada di dalam hadis misalnya. Tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis. Rasulullah tidak pernah menyebutkan. Jadi kadang ada orang kita yang sangat rajin, tapi rajin tak bertempat lah. Dia mencari kisah-kisah sirah ini di dalam Bible, dengan harapan dia tahu macam-macam lah tentang Nabi tersebut. Tapi akhirnya, apa yang boleh dikatakan, isi di dalam Bible itu tidak sahih. Tidak sahih. Kecuali jika isinya itu sama dengan apa yang ada dalam Quran. Jika tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, maka kita katakan saja isi di dalamnya tidak sahih. Tidak sahih dan Israeliat lah. Israeliat. Dan kita tidak boleh berpegang pada kisah-kisah Israeliat ni. Kita tak boleh pegang. Tak boleh pegang. Kerana apabila Nabi Muhammad SAW diberikan kepadanya wahyu untuk menyampaikan kepada kita, maka itulah wahyu yang Allah mahu kita faham. Allah berkehendaki kita faham itu. Kerana itu sudah cukup. Kerana Islam ini adalah agama yang sempurna. Jika kita mengatakan, tak cukup ni, kita kena tengok Bible, itu masalah besar. Kerana kita telah faham bahawa Al-Quran itu telah sempurna, Islam ini telah sempurna, maka tidak perlu untuk kita sibuk-sibuk mencari hujah melalui Bible. Walaupun jika Bible yang kita temui itu adalah Injil, Evangel, Injil yang betul-betul daripada zaman Nabi Isa, tak tukar-tukar misalnya. Kalaupun kita menemui satu kitab Injil yang betul-betul daripada Nabi Isa AS di tangan kita, kita baca dan kita faham pula. Tapi basically memang mustahil faham lah kan. Dia dalam bahasa Hebrew lama. Kalau kita faham sekalipun, itu pun tidak boleh dijadikan sebagai hujah kerana kita mengikut syariat Muhammad SAW. Kerana buku
kitab selama ini semua telah tertolak. Okay. Dan ini sangat orang kata apa? Ini jelas. Saya bagi contoh mudah. Ketika zaman Nabi Ibrahim AS, ada juga Nabi Lot AS. Nabi Lot dan Nabi Ibrahim itu hidup sezaman. Dia dalam satu era yang sama, zaman yang sama, hidup di masa yang sama. Maka Nabi Lot itu ada umatnya, Nabi Ibrahim ada umatnya. Betul tak? Betul lah ya. Sebab setiap Nabi itu ada umatnya. Jadi umat ni, dua umat Nabi yang berbeza hidup pada zaman yang sama. Umat Nabi yang berbeza hidup pada zaman yang sama. Jadi Nabi Lot dengan syariat Nabi Lot, Nabi Ibrahim dengan syariat Nabi Ibrahim yang sebenarnya sama je kan. Kalau ada pun beza, wallahu a'lam, tapi nak dikatakan dia bukan daripada Nabi yang sama. Orang-orang daripada umat Nabi Lot tidak boleh ambil ilmu daripada Nabi Ibrahim AS. Kerana dia telah ada Nabi dia, maka dia kena pegang apa yang daripada Nabi dia. Sehingga kan begitu, nak mengatakan bahawa Nabi itu diturunkan kepada kaum yang tertentu, pada zaman yang tertentu. Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum Rasulullah SAW, iaitu Nabi Isa sampai sebelum-sebelum Rasul, diturunkan untuk Nabi yang untuk umat yang tertentu dan diturunkan pada masa yang tertentu. Maksudnya syariat yang digunakan untuk Nabi itu tidak digunakan selama-lamanya. Yang digunakan selama-lamanya itu hanyalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Quran dan hadis sahih. Itulah yang penting. Maka untuk kita membaca Bible tanpa sebarang tujuan, saya sahaja nak baca, juga sebenarnya tak ada keperluan. Kecuali kalau kita memang macam Syekh Ahmad Didat ke, kita macam Dr. Zakir Naik ke kan, dan kita baca untuk melawan hujah mereka, itu insya-Allah tak jadi masalah. Tetapi persoalannya kembali kepada kita, sejauh manakah ilmu yang ada di dada untuk kita berbuat sama seperti mereka. Apa yang penting adalah kita kuatkan akidah, belajar akidah, kuatkan tauhid kita kepada Allah, fahami, jauhkan diri daripada kesyirikan, selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan isteri-isteri dan anak-anak kita, dan kemudian barulah kemudian tidak lupa menimba ilmu. Jangan kita berhenti belajar sampai satu masa kita faham, dan itu lebih utama berbanding untuk kita membaca kitab agama lain untuk berdebat dengan mereka. Kerana bila kita tidak cukup ilmu untuk buat demikian, dikhawatiri kita terkena syubhat, kita pula yang terkeliru, kita pula yang terjerumus di dalam kesesatan. Nauzubillah min zalik. Itu cuma nasihat sesama kita. Saya sebagai seorang Muslim menyampaikan apa yang perlu. InsyaAllah kita akan bertemu pada mungkin video yang lain, sesi yang lain, insyaAllah. Minta maaf atas segala salah silap, banyak kelemahan yang saya rasa saya sendiri perlu perbaiki, sama ada dalam terjemahan maupun dalam penyampaian. Minta tunjuk ajar, insyaAllah. Kita bertemu lagi. Doa-doa yang baik-baik, doakan untuk kami daripada Gerakan Panel Malaysia untuk istiqamah, insyaAllah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.